Okay, depan ni ada satu roundabout kecil. Saya nak try buat tight corner sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, selamat kembali. So, ini adalah Nissan Almera 2020. Akhirnya dilancarkan. Dan ini adalah unit test drive. Saya akan test drive kereta ni. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu spek VLT color merah dekat dalam. Jom. So, ini adalah Nissan Almera 2020 akhirnya dilancarkan. Kalau korang tengok dekat sini, yang paling penting sekali nampak V-shape grill ni, dia carry over daripada Nissan Sylphy dan Nissan Tiana. Ada juga pada Nissan Almera ni dan ada juga pada Nissan X-Trail yang terbaru. Dan kalau korang tengok kat bahagian sini, dia punya warna hitam gloss black menampakkan bahagian grill ni besar. Kemudian dia ada DRL day running light. Yang ini untuk spek full spek. Ini adalah VLT. Kalau yang spek bawah dia, ada dua lagi spek bawah dia, dia halogen saja. Dan lampu dia lebih kurus berbanding dengan Almera yang lama. Lampu dia agak tiga segi dia punya shape. Bawah sini ada LED punya fog lamp. Dia punya side mirror dia ada turn LED signal, agak cantik. Dan korang tengok dia punya sport rim. Sport rim dia menggunakan 16 inci dual tone. So nampak cantik, ada 5 twin spoke dekat sini. Ini adalah untuk full spec. Kalau yang spec paling bawah sekali, dia bagi 15 inci single tone. So kita nak tengok bahagian belakang pula. Tengok pillar C dia. Ini adalah dia punya pillar C. Dia ada satu color hitam matte dekat sini. Nampak bumbung dia agak terapung juga. So ini adalah sesuatu yang baru untuk family lineup Nissan. Benda ni ada juga dekat Nissan Tiana dan Nissan Sylphy. Dan kita tengok bahagian belakang dia pula. Bahagian belakang dia ada spoiler, dia colorkan warna hitam, lip spoiler, spoiler kecil saja. Dan dia punya lampu dia, wow guys, korang tengok lampu dia kurus berbanding dengan Almera yang lama. Dan korang tengok dekat sini, lampu dia ada 3 kombinasi warna, iaitu hitam, merah dan smoke. So nampak cantik daripada bahagian belakang. Dan korang perhatikan dekat bawah sini, dia ada satu garnish finishing carbon fiber. So nampak lebih menarik. Ruang boot dia agak luas, lebih kurang 482 liter. Agak luas dan dia ada 60-40 split. Seat dia boleh baringkan, tapi sayangnya seat dia kalau baringkan dia tak rata lah. Tapi at least okay sebab boot dia pun agak luas. Ni bahagian dia punya spare tire. So kita nak tengok pula dia punya bahagian dalaman. Ini yang korang semua tunggu-tunggu. Jom. Surprisingly, masuk je kita akan nampak dia punya finishing dekat sini warna putih. Ini menampakkan kereta ni nampak lebih eksklusif, outstanding. Pandai Nissan dia letakkan kombinasi soft touch. Sini hard touch, ini soft touch. Color cerah dia tak begitu banyak, tak begitu susah untuk jaga. Dan dia punya display ni lebih kurang 8 inci. Nanti kita akan test drive kereta ni. Saya suka dia punya tombol aircon ni, nampak solid, nampak lain daripada yang lain. Very simple, just ada satu touchscreen, ada tombol aircon controller, satu power alert, USB charger. Ini start stop engine dia, engine start dekat sini. Dan dia menggunakan gearbox CVT, tapi dia dah improve CVT dia. Nanti kita akan test drive. Dan cantik konsol ni, tak mengganggu. Konsol ni sangat simple, sangat-sangat menarik bagi saya first look. Ada 2 cup holder, armrest dia sangat-sangat kecil. Ini bagi saya armrest yang tidak berfungsi sangat. Dia punya compartment dan ada satu USB port dekat sini. Wow, saya suka dia punya steering. Dia ada flat bottom dan dia punya steering nampak cantik. Ini adalah design baru untuk Nissan punya steering. Ada 4 spoke, ada lubang kat bawah ni. Dan dia punya button pun agak besar-besar. Nampak begitu eksklusif, tak rasa murah. Dan dia punya meter cluster dia, saya suka dia ada separuh digital. Ini adalah speedometer dan RPM serta dia punya AD. Macam-macam info ada. Nanti kita akan terangkan sewaktu test drive. Sini warna putih, sini finishing dia menggunakan piano black. Dekat bahagian sini, door handle sini, dia bagi juga dengan finishing carbon fiber. Wow. Daripada segi seat, korang tengok kat sini ada satu line putih, leather. Untuk bersih Thailand, dia cuma leather kat bahagian sini saja, tapi sini fabric. So untuk Malaysia dia bagi all semua leather lah dia bagi. Cantik. Dan daripada segi seat, kepanjangan dia agak lebar juga. So cukup comfort kalau kita nak drive jauh. Agak support juga kita punya pangkal lutut. Dia tak ada electric power seat, tak ada. Kita nak tengok daripada segi dia punya legroom, ruang belakang pula.
Wow, ini adalah dia punya legroom, ruang belakang. Agak luas juga. Cuma macam saya katakan, bahagian bawah sini dia agak rendah juga. Tapi okey, masih kita boleh sembunyikan kita punya kaki. Dan dia punya center hum ni pun sebenarnya agak tinggi, tapi masih acceptable. Masih lagi selesa kalau kita nak naik 3 orang penumpang. Dan dia ada satu USB port kat sini. Tak ada aircon vent, tak ada aircon blower dekat belakang ni. Sini tak ada seat pocket, sini ada seat pocket. Dekat bahagian sini dia ada armrest, ada 2 cup holder. So basically inilah Nissan Almera versi 2020. Dan secara overallnya saya berpuas hati dengan model ni. Ini adalah satu lagi pencabar, satu lagi model yang bakal menyemarakkan segmen B sedan dekat Malaysia ni. Dan ini adalah pesaing untuk Honda City, Toyota Vios serta Proton Persona. Jaga-jaga 4 brand yang lain ni sebab Nissan dah bangun, Nissan dah wake up. So jom kita test drive kereta ni. So, ini adalah Nissan Almera 2020. Secara overallnya, daripada segi luaran, daripada segi dalaman, sistem safety dia dilengkapi dengan ABS, EBD traction control, electronic stability control, dan yang paling penting dia ada satu lagi tambahan iaitu autonomous emergency braking dan forward collision warning. So daripada segi safety tak ada masalah. Dan sekarang performance. Sekarang kita nak keluar simpang. Kalau korang perasan ada satu kereta dekat depan sini dan ini adalah naik bukit. So acceleration, oh, not bad. Kereta ni didatangkan dengan enjin 1.0 liter turbo 3 silinder gearbox CVT, tapi dia produce lebih kurang 98 horsepower ataupun lebih kurang 100 PS dan lebih kurang 152 Newton meter of torque. Kalau kita bandingkan daripada segi dia punya horsepower, memang agak-agak rendah untuk sesebuah segmen B. Macam yang saya terangkan dalam video segmen kereta sebelum ni, ini adalah segmen B yang mana dia punya priority bukanlah daripada segi performance, tapi adalah daripada segi ruang, practicality dan yang paling penting jimat minyak. So daripada segi performance, kita cuba berhenti sekejap dan kita akan accelerate balik. Kita nak tahu daripada idling. So kita gerak tekan minyak, quick respond, boleh kata almost immediately dia punya respond, dan saya tak rasa begitu banyak CVT lag dengan turbo lag. Agak surprisingly dengan horsepower yang sangat-sangat rendah, almost macam Pro 2 Beza 1.3, lebih kurang 94 horsepower. Yang ini adalah 98 horsepower. Tapi daripada segi dia punya acceleration, dia sebenarnya torque yang memainkan peranan lebih berbanding dengan horsepower. Daripada segi dia punya performance, bagi saya no issue. Bagi saya, kalau kereta-kereta segmen B, sedan, segmen A, sedan, hatchback ataupun MPV, performance bukanlah priority utama. As long as kalau kita nak keluar simpang ataupun kita nak memotong, dia boleh deliver power dengan pantas, cukup bagi saya. Ini bukanlah segmen C yang mana performance penting. Dan kita try dia punya handling sedikit. Depan ni ada satu cornering sikit. Saya cuba ambil cornering secara disiplin. Daripada segi dia punya body roll masih lagi terasa, sebab kereta ni kalau kita tengok daripada segi fizikal dia, daripada luaran agak tinggi, tapi bagi saya dah minimum. Okay, depan ni ada satu roundabout kecil. Saya nak try buat tight corner sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad. Kurang dia punya understeer, kurang. Kalau comparekan dengan Honda City versi 2017 yang sebelum ni, memang ada perbezaan yang ketara dia punya handling. Bagi saya, untuk kategori segmen B yang bakal digunakan untuk aktiviti seharian, korang nak bawa pergi kerja hari-hari, not bad at all. Dan daripada segi dia punya respon, quick respon, immediate, sebab kereta ni didatangkan dengan 3 silinder 1.0 turbo. That means pasti ada turbo lag dan CVT lag. Dan quite surprisingly, benda tu semua Nissan dapat tangani dengan sempurna bagi saya. Cuma biasanya 3 silinder ni kita akan rasa rattling daripada segi dia punya dalam dia, tapi tak begitu ketara dia punya engine getaran rattling. Sebab soundproof kereta ni agak baik. Once kita tutup pintu, semua benda tu kita dah tak rasa.
Okey, kita nak test dia punya turning radius. Agak okey, agak kecil. Anggaran dalam 5 meter lebih kurang macam tu dia punya turning radius. So, daripada segi exterior terbaik, daripada segi interior dia pun sangat-sangat sempurna bagi saya. Way better than incoming Honda City 2020. Daripada segi dalaman memang ketara. Tapi pasti korang semua tertanya-tanyakan, prioriti utama sesebuah segmen B dibina adalah daripada segi dia punya fuel consumption. Berapa dia punya fuel consumption, minyak dia jimat ke tak. So minyak untuk Almera 2020 1.0 turbo ni dia dianggarkan lebih kurang 18.4 km per liter. Sangat-sangat jimat, not bad. Lebih kurang juga macam Myvi, lebih kurang juga macam Honda City. So dekat sini minyak tak ada isu lah. Okey, sekali lagi kita nak keluar simpang yang agak berbukit. Okey, Volkswagen MK7 kat situ. Okey, not bad, not bad. Untuk versi dekat Thailand, dalam video Almera yang sebelum ni saya buat, saya ada terangkan dia punya fuel consumption lebih kurang 23.3 km per liter. Tapi itu adalah untuk versi Thailand. Tapi difahamkan oleh sahabat kita dekat Nissan, dekat Malaysia ni dia tak letakkan start stop macam eco idle lah, lebih kurang. Tapi actually benda tu, eco idle tu, benda tu ada pro and cons dia. Ada kebaikan dia, dia lebih jimat minyak sedikit, tapi bateri kereta dia akan jadi mahal. Ada cons dia juga. Sekiranya korang tengah merancang untuk membuka car wash, korang tunggu dulu. Sebab kami daripada Evo Malaysia ada satu peluang perniagaan, iaitu package daripada Pro Nano. Dia dah siapkan everything, vacuum, water jet dan segala macam sabun dan wax pun ada. Korang tinggal jalan kerja je. Package ni hanya RM5,000 sahaja. Satu orang boleh cuci 2-3 biji kereta secara serentak. Cuma siram je dan bilas. Dengan nano teknologi, Pro Nano tu sendiri yang bertindak mencuci kereta. Link dan butiran lanjut macam biasa saya letakkan di ruangan description bawah ni. So, sekiranya korang tengah cari sebuah segmen B di antara Proton Persona, Pro 2 Myvi, Honda City, Toyota Vios ataupun Nissan Almera ni, mungkin ini adalah salah satu pilihan yang patut korang senaraikan dalam senarai pembelian korang. Tahniah kepada Nissan. Semoga Nissan Tanchong Malaysia kembali bernafas selepas ni. Bagi saya ini pasti menjadi satu turning point untuk Nissan dekat Malaysia ni. So itu sahaja daripada saya tentang Nissan Almera versi 2020 ni, dan bagi saya kereta ni sangat-sangat berpuas hati. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya ada sesuatu knowledge baru yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi, fight, conquer. Bye.